kita akan pergi lebih detail tentang transportation in plant. Okay, so dekat sini saya dah sediakan beberapa simple notes, nota ringkas yang menjelaskan tentang Allahumma salli ala Muhammad, tentang transportation in plant lah. So, pengangkutan dalam tumbuhan, transport in plant, kalau kita perhatikan di sini terbahagi kepada dua. Dia terbahagi kepada dua. Satu, tumbuhan akan mengangkut air dan tumbuhan akan mengangkut makanan. Seperti mana yang kamu maklum sebelum ni, tumbuhan membuat makanannya sendiri. Tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Selamat datang Sareh. Tumbuhan membuat makanan secara sendiri melalui proses fotosintesis. Okey, yang ini semua sedia maklum. Yang ini semua sudah tahu dah. Tumbuhan buat makanan melalui proses fotosintesis, buat makanan sendiri. Okey, now, sekarang ni dua benda tumbuhan akan angkut. Tumbuhan hijau akan mengangkut dua benda ni. Dua perkara utama, which is the first one is water, mineral and food. Air dan garam mineral pertama, dan yang kedua tumbuhan akan carry out food. Okey. Cuma sekarang ni untuk air dan mineral dan juga makanan, makanan tu namanya sukrosa. Makanan tu terbentuk dalam bentuk gula yang kita panggil dia sebagai sukrosa, yang disimpan oleh tumbuhan, yang dihasilkan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Cumanya di sini perlu diberi perhatian yang mana tumbuhan mengangkut air dan garam mineral melalui jalan ataupun laluan yang kita panggil dia sebagai xylem. Okey, manakala tumbuhan mengangkut makanan melalui jalan yang kita panggil dia sebagai phloem. So kita ada dua part, kita ada dua jalan, which is xylem and phloem. Xylem transport water and mineral salt, while phloem transport food, mengangkut makanan. Phloem angkut makanan, xylem mengangkut air dan garam mineral. Okey, struktur xylem dan juga phloem ni kita panggil dia sebagai ini dia, vascular bundle. Vascular bundle. Vascular bundle consists of phloem and xylem. Okey, kalau kamu perhatikan gambar rajah ni, okay, saya besarkan sekejap. Okey, kalau perhatikan betul-betul, dekat sini ada beberapa cross section. Maksud cross section, salahnya nak nyebut. Cross section. Ini bermaksud keratan rentas. Bahagian batang dipotong, bahagian akar dipotong, bahagian daun dipotong, dibelah secara rentas. So kita akan nampak struktur xylem dan juga phloem. Gabungan struktur xylem dan phloem ni kita panggil dia sebagai vascular bundle. Tak boleh pula saya nak conteng kat sini. Okey, ini dia vascular bundle ni. Okey. Ni saya tunjukkan ni. Baik. Kemudian kamu kena tahu ini untuk struktur batang, keratan rentas batang. So kita akan nampak yang warna merah tu phloem, warna biru tu xylem. Okay, xylem and phloem. Kemudian yang ini adalah keratan rentas bagi akar. Yang tengah-tengah xylem, tepi yang berwarna merah tu adalah phloem. Dan manakala struktur keratan rentas bagi struktur daun pula, kita boleh nampak xylem and phloem sahaja. Okey, ini adalah tiga keratan rentas yang penting untuk kamu tahu label dia. Perlu tahu label dia. Dua je. Xylem, phloem. Xylem angkut air dan garam mineral, phloem angkut makanan, which is sucrose. Itu saja dua struktur penting. Xylem and phloem, kedua-duanya dipanggil sebagai vascular bundle. Okay, next. Saya pergi dekat sini pula. Oh, sebelum saya terlupa. Kalau kamu rujuk pada gambar rajah ni, biasanya kita akan siram air dekat bahagian akar, betul tak? So, akar akan menyerap air, iaitu adalah fungsi utama akar. Kenapa akar ada pada struktur tumbuhan? Supaya dia menyerap air dan garam mineral. So air akan diserap melalui akar, naik ke atas, pergi ke arah daun, bahagian batang, seterusnya pergi pada bahagian daun. Manakala daun ada warna hijau. Dalam warna hijau tu ada klorofil. Klorofil ada kloroplas yang akan membuat proses fotosintesis, lalu menghasilkan makanan ataupun sucrose pada tumbuhan, iaitu makanan tumbuhan itulah. Makanan tersebut akan bergerak pula daripada bahagian daun, pergi ke arah bahagian batang, seterusnya ke bahagian akar. So itu dia punya jalan. So kita boleh kata two way direction, dua hala, laluan dua hala. Satu jalan
bawa air, satu jalan lagi bawa makanan dalam tumbuhan. Okey, next. Saya nak kongsikan dengan kamu satu video tentang tumbuhan. Okey, mari kita tengok sama-sama. Alright. Okey, yang kamu tengok ni sebenarnya sekarang ni adalah struktur daun secara detailnya. Okey, saya pause kejap kat sini. Inilah struktur chloroplast, klorofil yang menjalankan proses fotosintesis pada tumbuhan. Okey, so saya stop. Kita pergi lagi satu video sekejap. Xylem and phloem. Okey, so mari kita tengok. Transport in plants. Every cell in our body needs many different substances to function properly. For example, glucose and oxygen. But the cells cannot obtain the substances directly from outside. Therefore, they rely on the circulatory system to carry these substances from the body part that provides them, like lungs and small intestine, to all the body cells in need. In plants, vital substances like water and minerals are provided by the soil and are absorbed via the root, while the glucose is produced in the leaf during photosynthesis. The vascular tissue allows the substances to move from certain parts of the plant to the others. The two main vascular tissues in plants are the xylem and phloem. If you've ever seen a fallen tree and take a closer look inside, almost all of its radial contents, consisting of heartwood and sapwood, are actually xylem tissues, and the inner part of its bark is the phloem. Xylem. Xylem is responsible for distributing water and minerals taken by the roots. An interesting fact about xylem is that some parts of it do not have protoplasms or cell walls, allowing water and minerals to pass easily. Xylem consists of tracheids, or conducting cells, vessels, fiber, and parenchyma. The water in tracheids does not flow continuously. The roots and leaves are connected through a series of tracheid cells with pitted walls. In contrast, the xylem vessels are long, wider hollow tubes continuously stretching from the roots to the leaves. The fiber cells function mainly as supporting structures, and the parenchyma, the only living cells of the xylem, help with the food storage. The xylem cells are strengthened by a substance called lignin. The pattern of lignin will vary depending on the location. It can be a ring pattern, spiral, reticulate, or pitted. Phloem. The phloem transports manufactured foods like sucrose and amino acids from the green parts of the plant, like leaves, to other parts of the plant. The process is called translocation. Phloem consists of sieve tubes, companion cells, fiber, and parenchyma. A sieve tube consists of a single row of elongated, thin-walled cells. Just like the name suggests, it has walls perforated by minute pores, like a sieve. A mature sieve cell has a thin layer of cytoplasm, which conducts manufactured foods from one... Okey, so itu adalah gambaran macam mana proses pengangkutan makanan dan juga air
dalam struktur tumbuhan. Yang perlu diingat adalah xylem transport air dan juga garam mineral, manakala phloem mengangkut makanan. Okey, jelas? Itu sahaja. Okey, mari kita patah balik pada faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. Okey, now kita pergi dekat sini. Okey, baik. Transpiration tadi saya refer kepada proses kehilangan air. Boleh pula saya conteng. Proses kehilangan air dari tumbuhan. So, air akan hilang melalui tumbuhan, melalui struktur daun. Okey, daripada daun, air akan hilang. Dan proses kehilangan air itu namanya adalah transpiration. Ada 4 faktor yang akan mempengaruhi kehilangan air pada tumbuhan tadi. Okey, yang pertama faktor suhu, temperature ataupun faktor suhu. Semakin panas keadaan, bukan panas, semakin tinggi keadaan suhu di sekeliling tumbuhan tersebut, kadar transpirasi akan meningkat. Okey, yang itu kita kena faham. Suhu meningkat, kadar transpirasi ataupun the rate of transpiration akan meningkat. Kita ada murid baru ke nama Noliana? Liana tu murid baru Bukan cikgu. Kelas kita Liana. Ke bukan? Nurliana tu murid kelas kita dah. Kelas ni je Mungkin kot. Okey, tak apa, saya teruskan Apabila suhu meningkat, kadar transpirasi akan meningkat. Ini bermakna pintu ataupun liang stoma tu akan terbuka dengan lebih besar. Akan sentiasa terbuka. Bila mana suhu meningkat. Sebab panas. Panas perlukan air. So, pintu stomata tu akan keluarkan air dengan banyak. So, proses transpirasi akan berlaku dengan sangat kerap sewaktu suhu yang tinggi. Begitu juga dengan keamatan cahaya. Light intensity. Light intensity ni bermaksud keamatan cahaya. Kalau dalam keadaan yang sangat cerah, sangat terang, kadar transpirasi akan meningkat. The rate of transpiration, maksudnya kadar kehilangan air dalam tumbuhan akan meningkat bila mana keadaan sangat cerah. Okey, humidity bermaksud kelembapan udara. Okey, dalam kawasan yang mempunyai keudaraan yang lembap, contohnya macam dekat Cameron Highland, kawasan tanah tinggi, tu kelembapan udara dia rendah. Jadi kadar transpirasi rendah sebab kawasan dekat situ dah sejuk. Okey, jadi air takkan hilang dengan banyak dalam tumbuhan. Apabila kelembapan udara rendah, kadar kehilangan air dalam tumbuhan akan rendah. Tetapi terbalik. Kalau kelembapan yang tinggi, kadar transpirasi dia rendah. Vice versa. Ni terbalik. Ni tak ikut. Tapi kalau kelembapan dia rendah, kadar transpirasi dia tinggi. Okey, begitu juga dengan movement of air. Movement of air ni kita boleh refer dia sebagai wind ataupun angin. Okey, kalau dalam keadaan kawasan yang berangin, contohnya kawasan yang berangin ataupun udara yang bergerak, jadi dia akan meningkatkan lagi kadar transpirasi. Sebab angin yang bergerak, dia akan menyebabkan liang stoma tu terbuka dengan luas. Jadi air akan banyak keluar sewaktu adanya angin, movement of air. So ada 4 faktor yang kamu kena tahu untuk kadar transpirasi. Baik, seterusnya kamu kena tahu di sini beza di antara transpiration, guttation dengan dew. Transpiration proses kehilangan air. Air hilang dalam tumbuhan. Guttation ni proses kehilangan air juga, tetapi dia bukanlah berlaku pada stoma. Dia berlaku pada hematoid. Hematoid ni di mana? Di bahagian bucu daun. Okey, katalah ni daun. Dia bahagian bucu-bucu daun. Dia akan keluar, nak kita kata embun pun boleh lah, guttation. Okey. Tapi transpiration bukanlah guttation dan guttation bukanlah dew. Dew ni apa? Dew ni embun pagi ataupun kabus pagi-pagi tu kan. Okey. So ketiga-tiga ni bukanlah benda yang sama. So kamu jangan salah faham lah. Ramai murid dia akan tersilap, misconception about
three things ni, berkenaan dengan 3 perkara ni. Transpiration, proses kehilangan air, tak sama dengan guttation. Guttation ni proses kehilangan air yang berlaku di hematoid, maksudnya di bahagian bucu sahaja. Dia bukanlah proses yang berlaku pada liang stoma. Manakala dew ni, dia bukanlah merujuk kepada Allahumma salli ala Muhammad, bukanlah merujuk kepada proses kehilangan air. Dia lebih kepada kawasan di mana, kalau kawasan macam contohnya macam Cameron Highland, kawasan tu kelembapan dia tinggi, so menyebabkan berlakunya proses, kita panggil dia condensation, yang menyebabkan wujudnya kabus, wujudnya kawasan yang macam warna putih-putih tu kan, kabus lah biasa kita panggil dew. Biasanya waktu pagi contohnya kamu akan nampak banyak kabus. Contohnya kalau kamu lalu dekat kawasan Cerung Balai, kawasan sawah padi tu pagi-pagi, kalau lepas hujan, mesti kamu akan nampak banyak kabus. Itu kita panggil dia dew, ataupun biasa kita sebut morning dew. Morning dew, kabus pagi. Itu bukanlah transpiration, dan itu bukan juga guttation. Ada 3 terma yang berbeza, tapi nama prosesnya pun berbeza. Transpiration adalah proses kehilangan air melalui liang stoma. Yang itu kamu kena faham. Okey, so itu pada bahagian xylem. Next kita pergi pada bahagian phloem. Phloem mengangkut makanan. Makanan diangkut dalam tumbuhan melalui struktur phloem. Okey, dekat sini saya ada bagi satu gambar rajah yang mana dekat keratan rentas pada batang pokok ni, nampak tak? Kita buang dia punya kulit. So apa yang berlaku sebenarnya, bahagian kulit ni kita dah buang. So bermakna kita buang bahagian phloem. Ni ejaan bahasa Melayu. Kita buang bahagian phloem dia. Bila kita buang bahagian phloem atau bahagian kulit, yang tinggal dekat tengah sini adalah bahagian xylem sahaja. Xylem tadi dia mengangkut makanan, dia mengangkut air daripada struktur akar. Katakanlah kita siram air, kita siram air dekat sini, so air masuk dekat dalam tanah dan air akan diserap. So air akan bergerak melalui akar pergi ke arah batang. So dia tak ada efek sebab struktur xylem berada di tengah-tengah batang. Tetapi bahagian kulit dekat sini telah dibuang. Bermaksud bahagian phloem juga telah dibuang. Jadi makanan tak dapat diangkut. Tapi daripada mana? Daripada atas. Sebab pada bahagian struktur daun berlakunya proses fotosintesis. Dekat bahagian daun berlakunya proses fotosintesis. Jadi makanan ataupun sukrosa tu akan bergerak daripada daun pergi ke arah batang, lalu turun ke bawah dan pergi semua bahagian struktur daun lah, terutamanya bahagian akar jugalah, sebab makanan akan bergerak ke seluruh bahagian. Tetapi apabila bahagian kulit dekat sini telah dipotong, itu yang menyebabkan bahagian atas batang tumbuhan ni, kamu perasan tak? Dia membengkak. Sebab apa? Sebab makanan tidak dapat dihantar. Bahagian phloem hilang dekat sini. Kulit batang tu telah dibuang. So menyebabkan bahagian kulit atas ni membengkak. Bengkak dengan apa? Bengkak dengan sukros. Sukros tak dapat dihantar ke bawah. Tetapi kalau kamu perasan, kalau dekat bahagian bawah ni pula, apa yang berlaku sebenarnya adalah bahagian ni akan mengecut. Sebab dah tak ada makanan untuk di-suck in, untuk disedut, untuk dihantar kepada bahagian akar. Jadi inilah sebab ataupun punca kenapa bila kita potong bahagian kulit pada bahagian batang, dia akan menyebabkan yang pertama, bahagian atas ni akan membengkak sebab struktur phloem dah tak ada. Manakala bahagian bawah ni pula dia akan mengecut sebab semua makanan dekat sini telah disak, telah disedut, lepas tu dia tak dapat lagi makanan sebab kulit ni dah dipotong. Tetapi air masih lagi boleh diangkut sebab dekat bahagian batang, bahagian tengah-tengah ni adanya xylem. Xylem tidak lagi dipotong. Tapi bila kita tebang saja batang pokok ni, kalau kita potong habis, maksudnya struktur xylem dengan phloem dua-dua terhapus. Itu cerita dia. Dapat? Okey, saya harap kamu dapatlah. Okey. So itulah sahaja apa Allahumma salli ala Muhammad, cerita tentang xylem dan phloem di dalam pengangkutan tumbuhan. Okey, ini secara ringkas bagaimana proses pengangkutan air dan juga makanan yang berlaku pada
vascular bundle, which is xylem dan juga phloem. Okay, jadi saya harap lepas ni nanti kamu buat nota ringkas ataupun buat mind mapping macam saya buat ni untuk menajamkan lagi pemahaman kamu tentang transportation in plant. Itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. So kalau tak ada apa-apa soalan, nanti saya akan kongsikan peta minda ni dalam WhatsApp group. Okey, terima kasih Danish, Syuhada, Alia, Atika, Iqbal, Sareh, Sarah dan juga Hazimah. Tadi Liana dengan siapa lagi seorang tu, itu kelas kita juga ke? Saya kurang pasti. Lupa nama dah. Betul cikgu, kelas kita. Kelas kita bukan kelas luar Okey, tak apa. Nanti saya sharekan bahan dengan diorang. Okey, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye.